Hai semua, saya Nazzatul Fairuz dari Buat Orang Lapar. Untuk video hari ini, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak buat roti canai tanpa perlu dicanai ataupun perlu ditebah. So, nama dia mungkin akan jadi roti tanpa canai. Kalau nak tahu macam mana saya buat resepi ni, jom tengok video ni sampai habis. Okey, mula-mula kita perlukan sebiji telur. Untuk telur ni tak kisahlah nak guna grade apa pun. Tujuan kita letakkan telur kat dalam adunan roti canai ni adalah supaya roti canai ni akan jadi lebih lembut. Telur tu kita perlu pukul dulu sikit, tapi tak perlu pukul sampai kembang. Lepas tu masukkan sedikit garam supaya roti canai tu nanti tak adalah tawar je rasa dia. So biar ada rasa sikit. Kemudian masukkan juga sedikit gula. Gula ni pun sama, tujuan dia untuk menyedapkan lagi rasa roti canai tu. So nanti masa makan tak adalah roti tu rasa terlalu kosong. Kemudian boleh kacau sekejap sampai gula dan garam tadi larut. Lepas tu boleh masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni saya gunakan lebih kurang dalam 2,5 cawan. Bahan terakhir yang kita perlukan adalah air. Air tu gunakan air biasa je. Masukkan air sikit demi sikit sampai adunan roti ni boleh dibentuk menjadi dough. Air tu saya gunakan lebih kurang dalam 2/3 cawan. Tapi kalau adunan tu masih keras, kita boleh lebihkan lagi air, ataupun kalau adunan tu dah terlalu lembik, boleh tambahkan tepung. Okey, kalau nak uli dough ni dengan tangan, lebih senang kalau kita gunakan bekas yang besar, ataupun boleh uli atas permukaan yang rata macam ni. Lepas tu boleh ulilah dough ni sampai dia betul-betul lembut dan tak melekat pada tangan. Kalau ada mesin untuk menguli dough, boleh gunakan mesin. Okey, kalau dough tu masih lagi melekat pada tangan, kita boleh tambahkan tepung sikit demi sikit. Tapi jangan terlalu banyak, biar dough tu agak lembut supaya hasil roti kita nanti akan jadi lembut. Kalau dough tu keras, nanti roti kita pun akan jadi keras. Bila dah siap uli, kita boleh bahagikan dough ni pada 6 bahagian. Kalau nak buat roti yang lebih besar, kita boleh bahagikan dough tu 4 atau 5 bahagian. Kemudian setiap bahagian tu kita boleh bentukkan menjadi lonjong ataupun panjang macam ni. Sementara tu boleh subscribe dulu YouTube channel kami, boleh follow kami dekat Facebook, dekat Instagram dan juga TikTok. Lepas tu boleh like, komen dan share semua video-video kami. Kemudian boleh ambil pinggan ataupun apa-apa bekas, kita sapukan pinggan tu dengan sedikit minyak. Lepas tu letakkan dough yang kita dah bentukkan tadi. Kat atas dough tu pun kita perlu sapukan dengan minyak. Kalau tak nak gunakan minyak, boleh juga gunakan margarin ataupun butter. Sapu minyak tu biar lebih sikit supaya dough tu tak melekat antara satu sama lain dan tak melekat juga pada pinggan tu. Kemudian boleh coverkan dough ni dengan plastik ataupun pinggan yang lain. Dan kita perlu perapkan dough ni lebih kurang dalam 30 minit. Masa perap tu, kita perap macam tu je. Tak perlu nak simpan dalam peti ais ke apa ke. Okay, bila dah siap perap, kita boleh bentukkan roti canai ni. Okey, ni cara nak bentukkan roti canai ni tanpa menebah. Kita perlu gelekkan adunan ni sampai dia betul-betul lepeh. Masa bentukkan tu, kita perlu bentukkan dia panjang dan bersegi macam ni. Pastikan adunan tu betul-betul lepeh supaya roti kita nanti akan jadi lebih garing. Bila dah siap lepehkan adunan tu, kita perlu sapukan bahagian atas dough ni dengan minyak. Minyak tu biar lebih sikit pun tak apa, supaya masa kita bakar roti tu nanti dia akan terlerai. Kemudian boleh lipat dua dan hiriskan dough roti ni. Hirisan tu lebih kurang dalam 0,5 sentimeter, tapi make sure jangan sampai terputus kat bahagian hujung dia. Lepas tu buka semula lipatan tadi dan kita tarik-tarikkan dough ni pada dua-dua bahagian hujung dough tu. Saya tak tahu macam nak cakap, susah betul nak explain. So tiru je macam mana cara saya buat tu. Bila dough tu dah jadi macam ni, kita boleh gulungkan pada kedua-dua hujung dough tu. Gulungkan sampai dia bertemu kat tengah-tengah. Lepas tu kita tindihkan dua macam ni. Lepas tu boleh lepehkan semula. Tapi masa ni kita tekan guna tangan je pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu nak guna penggelik pun. Tapi kalau nak guna juga, kita gelik sikit je. Jangan sampai roti tu terlalu lepeh. Sebab masa masak nanti dia tak nak terlerai. Okey, bila dah siap tu kita boleh terus goreng. Panaskan kuali dengan sedikit minyak dan kemudian gorenglah macam biasa. Masa masak tu kita perlu sentiasa terbalik-terbalikkan roti tu supaya dia terlerai. So nanti barulah dia jadi macam spring. Sebab itulah nama dia roti canai spring. Bila dah masak pada kedua-dua belah bahagian, kita bolehlah angkat dan hidangkan. Okey, tu je cara nak buat roti canai spring. Senang kan? Kita
kita tak perlu nak tebang macam kat kedai mamak tu. Lepas tu bahan-bahan dia pun memang sangat mudah dan memang bahan-bahan yang sentiasa ada kat rumah.